Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Selamat petang Good evening lah. Okay. Jadi, first of all, thank you for being here tonight. Malam ni kita nak share satu business opportunity dengan TXN Bot. So, in details nanti I akan hand over benda ni kepada Master Shah. So, I just brief secara ringkas mengenai apa TXN Bot ni. So biasanya kita dengar dalam market, bot trading adalah bot untuk futures dan juga spot trade di CEX, Centralized Exchange. So ini adalah satu teknologi, nak kata baru tak baru juga. Dia sebenarnya dah ada dalam market lebih kurang setahun lebih, 2 tahun macam tu. Tapi dia sangat rare sebab dia trade di DEX. Kenapa saya cakap dia rare? Sebab untuk nak buat coding ataupun execution trade di DEX ni sangat-sangat susah sebab DEX dia tak ada order book. Semua trade yang berlaku dekat DEX adalah instant punya trade. Kalau you trade di CEX dia pakai order book, you queue kan, buy sell kan. Okay, so yang itu nanti in detail Master Shah akan terangkan. Okay, jadi saya bercerita mengenai peluang ni. Dia merupakan satu fintech lah. Company punya startup, dia daftarkan syarikat dia dan dia mohon lesen. Okay, syarikat ni didaftarkan pada bulan 3 tahun ni. Lesen dia dapat daripada sekejap saya view. Daripada Money Service Businesses. Okay, State of Colorado. Yang ni pun nanti Mr. Shah akan tunjuk dekat mana kita nak access all the documentations. Okay, so basically itu sajalah kot yang saya nak share mengenai bisnes ni. Yang in detail nanti saya serahkan kepada Master Shah. Silakan Master Shah. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan semangat pagi. Apa khabar tuan-tuan? Boleh tak dengar suara saya dengan jelas? Kalau tuan-tuan dengar, komen dekat ruangan chat. Okey? Boleh tak? Saya nak tahu tuan-tuan boleh dengar atau tidak suara saya ni. Okey. Dengar Dan satu lagi, saya nak tuan-tuan komen dekat ruangan chat, tuan-tuan bersiaran di mana? Okey, sekarang saya bersiaran di Sentul, Kuala Lumpur. Okey, komen sikit. Saya nak tahu, adakah kita orang Bangi? Tahniah orang Bangi. Okey, Opis Bangi, Kuching. Mana lagi? Singapura pun ada. Desaru, JB. Kuantan, okey. Santiro ada tak? Luar negara, seberang. Sahabat-sahabat kita dari Brunei ke, Indonesia ke? Tak ada Okey, so saya harap tuan-tuan kita berkomunikasi melalui chat So saya tak boleh nak buka mic untuk semua, nanti kucar kacir. Okey? Yes, tuan-tuan. Okey. Siapa yang pertama kali lah nampak saya bersiaran ni? Saya rasa orang ramai yang sebelum ni mungkin tak pernah kenal saya ke. Okey, nama saya Muhammad Syahiran, berasal dari Kuala Lumpur dan dikenali sebagai Master Shah lah. Dan pengalaman saya dalam dunia kripto ni masih baru, sejak 2015 yang lalu. So pengalaman macam-macam lah turun naik macam-macam projek lah, macam-macam produk, method, sistem, mining, trading, farming, macam-macam. Okey, ada macam tak gerak pun page ni. Ya, memang tak ada, kita tak ada slide lagi, kita just bercakap je dulu. Okey. Boleh clear dengar Zimbabwe pun ada Alright. Sekarang gerak okey tak? Ada sangkut-sangkut ke tak? Kalau clear, comment clear. Baru nampak. Okey. Clear clear. Alright. Ada tak dalam ni yang orang baru yang tak tahu ataupun tak ada lagi akaun TXN, ada tak? Boleh tak komen dekat ruangan chat? Saya nak tahu, ada tak? Dekat ruangan chat, ada tak yang tak ada akaun lagi? Cuma malam ni kawan invite untuk dengar satu peluang baru. Ada tak? Okey, newbie. Saya baru tak ada akaun. Okey. Saya tak tahu apa ada. Okey. Alright, Crypto Sun. Okey.
Saya rasa mungkin dalam berapa? Dalam 98 orang ni, mungkin 50% dah join, 50% belum join. Okey, saya harap tuan-tuan boleh ruangkan masa. Saya tak nak ambil masa tuan-tuan panjang-panjang. Kalau boleh seringkasnya mungkin saya akan explainkan dengan tuan-tuan apa yang saya nampak dalam projek TXN bot ni. Okey, tuan-tuan semua sudah ready ke belum? Kalau tuan-tuan ready, komen ready. Okey, kita ada lebih kurang 99 orang ni. Saya perlukan 50 orang yang komen ready. Kita akan mula. Okey tak okey? Ready, komen ready, ready, ready. Baru 10, mana yang lain? Come on guys, come on guys. Okey. Harap. Okey. Dah belum? Dah cukup belum? Macam tak cukup ke? Yang lain buat apa? Okey, saya harap tuan-tuan sporting. Okey, kita nak santai-santai je, kita tak nak serius. Okey. Okey, cukup. Okey. 100 orang lah. Okey, 100 orang dah. Saya harap kita punya pintu ni boleh tembus lagi lah. Sebab kadang-kadang kita akan buat limited. Siapa cepat, dia dapatlah pintu ni. Okey. Alright, ready Cepat aku nak mandi. Okey, okey, jom kita start. Alright, sekejap saya share screen. Dah record Bentar ya, Pak. Okey, boleh tak komen dekat ruangan chat apa yang tuan-tuan nampak? Tolong share sikit apa yang tuan-tuan nampak sekarang dekat skrin tuan-tuan supaya saya tahu tuan-tuan nampak. Okey, kau yang pakai cap. Okey, terima kasih. Night Kit. Okey, terima kasih Okey. Untuk makluman kepada orang baru kripto ke ataupun orang dah lama kripto ke, ini kita cuba refresh sikit je. Dan dekat mana kita nak make profit dan menggunakan dia punya teknologi ni, bot ni, dekat mana yang bot ni buat duit lah. Okay, buat profit untuk kita as a user. Okay, untuk makluman kepada yang baru, inilah tempat kita nak rujuk dekat mana dan berapa banyak kripto yang ada dalam dunia hari ini. Okay, kalau tuan-tuan nampak dekat sebelah atas ni ada tulis kripto dekat bahagian atas ni. Dulu mungkin rasanya sebulan yang lalu lah, ada dalam lebih kurang 30,000 coin saja. Okey, sekarang kalau tuan-tuan nampak dekat atas ni, tuan-tuan boleh nampak tak kat atas? Lebih kurang 1.8 juta tuan-tuan. Macam-macam coin, macam-macam nama, macam-macam harga, macam-macam teknologi lah. So daripada 1.8 juta ni coin apa kita nak beli tak? So kita banyak kerja lah. Sebab peluang dalam dunia kripto ni sangat besar. Kalau tuan-tuan nampak dekat bahagian atas ni, market cap yang ada sekarang nilainya 1.18 trilion. Banyak ke sikit tuan-tuan? Komen dekat ruangan chat. 1.18 market cap untuk cryptocurrency, aset digital. Banyak ke sikit tuan-tuan? Komen dekat ruangan chat. Dan kalau kita lihat transaction yang berlaku, untuk dalam tempoh 24 jam sahaja sebanyak 39 bilion US dollar. Satu transaksi yang bagi saya sangat-sangat besar lah. Okay. Dan lagi satu, kalau kita tahu, nombor satu Bitcoin, Ripple, Ethereum, macam-macam coin So sekarang ni saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, kita ada satu tempat di mana kita nak buat duit ni melalui TXN bot ni. Okey, so sekarang saya nak bagi tuan-tuan untuk pertukaran cryptocurrency ni dia ada tempat dia tuan-tuan. Okey, dipanggil exchange. Okey, dalam exchange ni tuan-tuan, dia ada spot, derivatif dengan DEX. Okey, spot ni rasa kebanyakannya semua dah tahu. Derivatif pun tahu, future trade. Dan DEX ni, okey. Siapa yang pertama kali dengar perkataan DEX, Decentralized Exchange? Boleh tak komen dekat ruangan chat? Siapa yang pertama kali dengar perkataan ni ataupun nampak perkataan ni? Kan saya cerita-cerita advance kan semua tak faham. Siapa yang pertama kali yang dengar pasal DEX, Decentralized Exchange? Maksud dia nama panjang dia. Nama pendek untuk centralized, CEX. First time dengar DEX. Okey. Okey. Baik. 1, 2 orang je. Yang lain semua dah tahu Wah, tahniah.
Tahniah saya ucapkan. Jangan je tapi tak tahu apa. Okey. Decentralized ni satu tempat tukaran cryptocurrency yang menggunakan DeFi market, decentralized finance punya market. So dia tak ada KYC lah. Okey. So tak perlu nak buka email apa semua. Dia menggunakan dipanggil DeFi wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, Once In, Token Pocket. Nak guna tu kena ada DeFi wallet tu ya, tuan-tuan. Okey, so sekarang kita tengok dekat bahagian bawah ni, okey. Top number one kalau di kalangan semua network DYDX ni lah ataupun Uniswap. Ini dalam teknologi Ethereum. So sekarang di mana bot kita ni bekerja dekat mana? Bot kita bekerja dekat BSC. Apa maksud BSC? Binance Smart Chain. Okey. Alright. So dalam teknologi Binance ni, okey, dalam decentralized chain ni top number one adalah PancakeSwap V2. Siapa yang pertama kali dengar PancakeSwap? Boleh tak? Angkat tangan. Okey, komen dekat ruangan chat. Siapa yang pernah pertama kali lah PancakeSwap? Sekarang kita cerita apa benda PancakeSwap, apa benda tu? Klempeng ke apa? Komen sikit dekat ruangan chat. Siapa yang tak pernah dengar atau pertama kali dengar malam ni? PancakeSwap. Okay. First time, okay. So inilah tempat tukaran yang nombor satu bagi golongan-golongan yang menggunakan decentralized exchange ni. Kalau tuan-tuan tengok trading volume, nilai transaksi hari ni lebih kurang 136 juta US dollar. Banyak ke sikit tuan-tuan? Banyak ke sikit? Komen sikit. Okay. Satu hari punya transaction. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dalam kita punya sesi malam ni, agak-agak okey tak kalau kita boleh dapat sedikit daripada transaksi yang berlaku sebanyak 136 juta ni? Agak-agak okey ke tak okey? Ada tak yang nak? Okey sangat. Kalau siapa yang nak, komen nak kat sini. Sebab saya akan kongsikan macam mana kita as user biasa, orang biasa boleh dapat benefit daripada transaction yang berlaku dalam dunia decentralized exchange. Oh, nak Yang lain tak nak Boleh ajak siapa-siapa join ke ni? Boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, kita nak ambil peluang dekat trading volume yang berlaku dalam dunia DEX. Okey. Okey, semua nak Alright. Okey. So barulah kita akan bermula macam mana kita nak dapat benefit daripada transaction yang berlaku ni. Kalau kita lihat dekat sini number of market ni ada lebih kurang 3,649. Maksud dia pasaran dia sangat banyak pelbagai coin yang dijual beli. Okey, dijual beli. Okey boleh so sekarang saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu peluang yang tu dipanggil TXN bot. Okey. Alright, sekejap saya okey. Okey. Alright. Saya pun lama dah ni. Dan slide ni pun saya tak sempat lagi nak edit yang proper. Ni saya pakai based on company punya PDF file. So kita nak mencipta satu revolutionary masterpiece. Okey. Satu dipanggil TX bot ni dipanggil sebagai MEV arbitrage. Okey, sekejap Boleh nampak kan saya punya screen? Okey. TXN bot ni dia satu tool, okey. Robot lah, paling mudah kita panggil robot lah. Okey, dengan dia punya algoritma yang pantas di mana dia boleh translate ataupun dia boleh interrupt transaction yang berlaku dalam dunia DeFi trading tadi tu. So semua transaksi yang berlaku dalam decentralized iaitu PancakeSwap tadi yang 156 juta, teknologi yang ada dalam TXN bot ni dia boleh pintas. Dia boleh pintas. Maksud dia dekat sini apa maksud MEV ni maksud MEV ni adalah minor extract value. Okey. Dia punya maksud. Okey, di mana setiap transaksi yang berlaku yang menggunakan teknologi DeFi ni tadi, dia perlu melalui fasa blockchain confirmation. Dan bot ni apa kerja dia? Adalah
sebelum apa-apa token tu dijual beli ataupun dikonfirmkan, bot ni akan masuk dalam transaction tu dan ambil peluang dekat situ jika dia boleh beli lebih cepat dan boleh profit dalam tempoh millisecond, dia akan buat profit dekat situ. So bot ni dia akan extract, extract transaction yang berlaku dalam DEX, dalam decentralized exchange ni, tempat tukaran tadi, dalam PancakeSwap tadi lah. So dia akan extract mana transaction yang bot ni boleh buat profit lah. Itu maksud dia. Okay. Dan kita sebagai pengguna ni, kita boleh lihat report-report yang ada dalam dia punya DFs, decentralized application dia, semua arbitrage contract dia semua kita boleh nampak dia punya transparent lah. So kita as a user boleh monitor lah, kita boleh tengok betul ke company ni ada this technology, betul ke dia buat transaction tu. So kita boleh lihat ya tuan-tuan. Okay. Dan sebagai pengguna, kita as a user, kita boleh kita register dia di sini. Kita tak perlu nak ada email. Kita hanya perlu ada wallet saja, decentralized wallet. Kita just register, dapatkan link, lepas tu connect kita punya wallet, set nickname, lepas tu kita purchase bot dan kita akan dapat benefit daripada kerja yang bot tu buat. Sekejap saya tengok chat. So sangat mudah lah. Sangat mudah. Kita as user, kita boleh participate dalam pool TSN bot ni. So ini yang tadilah yang saya bagi tahu tadi, apa yang dia buat. Dia akan masuk dalam transaction yang berlaku dalam dunia, dalam trading decentralized. Dan nombor 2, dia ada dia punya token lah. Token dia untuk pembangunan dia punya ekosistem. Ni dia punya token lah, nama dia BOT. Dan token dia circulation ni saya just bagi info secara ringkas saja. Untuk lebih detail nanti kita akan kupas lagi pasal dia punya token ni. So dia ada 210 juta dan dia akan bagi benefit kepada user-user yang subscribe dia punya bot. Sekejap lagi saya tunjuk dalam sistem kita berapa yang kita as a user, kita apa benefit kita. Dari segi kita punya benefit ataupun profit lah, profit sharing kita. So bot ni kita join dia punya pool, berapa banyak pun, minimum at least $100. Dan dividend, as a pengguna robot ni, yang kita join dia punya pool tu, kita akan dapat at least lebih kurang 9 ke 60% sebulan. Minimum boleh pergi 9, maksimum boleh pergi 60%. Okey tak okey tuan-tuan? Komen sikit dalam ruangan chat. Dekat ruangan chat. Okey ke tak okey? Kalau sebulan 9%, okey tak okey? Ke tak okey? Okey, seorangnya okey. Kalau boleh pergi sampai 60%, alhamdulillah, betul tak? So itulah, kita as a user, kita boleh dapat benefit. So saya rasa, nak siapa nak 90%? nak dapat 90%. Dia ada cara dia lah. Alright. So dan dividen kita tak perlu risau lah, sebab market drop ke, market spike, market drop lah. Sebab apa? Kita punya dividen tu automatic dia akan tukar jadi USDT, iaitu stable coin. Kecuali contoh lah, kalau dia bagi BNB ataupun Ethereum, tiba-tiba harga coin tu jatuh. So dekat situ risk lah kat kita. Tapi dekat sini dividen dia bayar dalam bentuk USDT, stable coin. So tak ada isu kita punya return tu berkurang. Dan dia punya bot ni pula, sebab dia based on arbitrage punya pool. Sekejap lagi saya tunjuk kat mana pool dia tu. Dan allocation dia tuan-tuan. So dia dah siap. Daripada profit yang dihasilkan oleh bot ni tadi, dia akan pecah kepada 3. First, dia akan pergi ke 10%, dia akan pergi ke bot liquidity, iaitu token dia. 20% dia akan pergi kepada platform. Dan 70% dia akan pergi ke user. User. Dia akan ada dekat situ untuk user dan promotion reward lah. Itu dia punya pecahan. Alright. Ini dia punya, kalau kita nak stop lah kita punya bot. Ni nanti saya cerita. Ni pun saya dah cerita tadi.
Okey, lagi satu, ini saya highlight sikit lah. Okey, semua transaction yang berlaku kita boleh lihat, semua ada record, ada transaction hash dia tadi. Transaction hash semua kita boleh lihat, benda tu public. Okey, kita boleh verify, itu yang paling penting. Dan robot ni dia bekerja 24 jam. So kita tak perlu nak monitor. Okey, bot ni dia punya AI ni yang monitor market mana yang dia boleh mencelah. Okey tuan-tuan, dan dividen as kita seperti saya bagi tahu tadi, dia dibayar dalam bentuk USDT. Okey. Okey, dan bagusnya bot ni sebab every profit dia akan support dia punya token, dia akan top up dia punya liquidity dekat dalam pool untuk dia punya token tu, iaitu BOT. Sekejap lagi saya cerita pasal detail lah. Yang ini, okay, ni tak perlu. Inilah visi dan misi dia, future dia. So dia nak menjadi satu shortcoming trading method punya lah. So kita boleh make money as easy. Okay. Alright, okay. Sekarang saya akan tunjuk dia punya back office. Boleh faham tak serba ringkas? Boleh komen tak sikit? Sebab saya tak dengar suara tuan-tuan. Saya hanya bergantung kepada tuan-tuan punya chat saja. Supaya saya tak bercakap seorang-seorang, walaupun saya bercakap seorang-seorang ya depan skrin. Okey, mana Sekejap. Okey, faham, saya baru masuk. So far okey. Tapi banyak soalan, 1001. Okey, sekejap lagi kita akan buat sesi Q&A selepas kita tamatkan sesi sharing saya ni. Takut nanti sekarang ada soalan tapi bila saya dah habis present nanti dah terjawab semuanya. Okey. Buatkan jadi kalau market crash. Okey. Dekat sini. So kita kena faham bot ni dia ikutkan dia bukan dia yang trade. Okey. Dia akan pintas semua transaction yang berlaku dalam dunia DEX. Okey, itu dipanggil MEV tu. Minor Extractable Value. Okey. Saya dah share. Skrin saya. Komen dekat ruangan chat boleh nampak tak skrin saya punya skrin ni? Ke apa yang tuan-tuan nampak? Oh, tadi saya kongsi semuanya. Okey, ni saya share dekat skrin browser aja. Silap. Okey. Alright. So sekarang apa yang tuan-tuan nampak? Boleh nampak TSN bot. Some based on blockchain network regardless of any token. Browser TSN bot. Sekejap lagi di hujung nanti saya akan sharing sikit macam mana. Sekejap lagi masa saya akan tunjukkan demo tu macam mana bot tu punya kerja. Okey. So inilah dia punya website iaitu tsnbot.mev.com. Okey. Pastikan tuan-tuan kena untuk nak masuk ataupun nak connect wallet dia perlukan referral code. Kalau kita buka saja kita nak connect tak boleh, dia invalid. So pastikanlah minta kepada kawan-kawan kita yang invite malam ni. Tapi nak tukar Ethereum chain smart chain tak boleh tak? Boleh. So kita menggunakan Binance Smart Chain sebab dia trade dekat dalam PancakeSwap ataupun dia buat pertukaran dekat PancakeSwap. So kita memang memerlukan Binance Smart Chain. Nanti adalah teknik dia tu. Okay, alright. So inilah dia punya application ataupun DApps, Decentralized Application, di mana kita buka di telefon. Cuma kalau saya buka dekat browser, saya perlu install MetaMask extension. Kalau tuan-tuan buka dekat telefon, tuan-tuan kena ada browser dalam wallet tuan-tuan. Wallet DeFi tuan-tuan. Okay. So dekat sini kita akan buka dekat sini
Dekat bawah ni dia ada 4 menu. Okey, 4 menu ni dia ada notification, dia ada support dan dia ada dia punya port. Okey. Yang ini sekejap lagi saya kongsikan. Okey, kita tengok dekat bahagian board ni. Okey. So ni adalah dia punya interface. Okey, kita boleh lihat dari kat sini. Kita akan nampak berapa kita punya total profit yang kita dah dapat. So berapa kita punya principal dekat bahagian sini, berapa percentage yang kita dah dapat. Kita boleh lihat report dekat sini. Contoh 30 hari bulan, hari tu dah saya start lewat, so saya dapat lebih kurang 0.05 je. Semalam 31 saya dapat 0.34. Dia akan tutup report ni pukul 12 malam. Saya rasa hari ni saya dapat lebih kot sebab kalau kita tengok transaction yang berlaku hari ni sangat besar dia punya profit. Okey. Okey, di sini kita boleh nampak dekat bahagian bawah ni dia ada tulis total capital pool sebanyak 627,000 US dollar dan participant address adalah sebanyak 992. Betul boleh nampak dan ni dia bagi tahulah ini adalah dia punya profit, berapa dah liquidity dan berapa user dividend. Okey, dan dekat bahagian bawah ni tuan-tuan akan nampak dipanggil sandwich arbitrage. Lepas tu sebelah kanan ni ada arbitrage contract. So kita boleh lihatlah. Okey, kita punya fund semua masuk dalam kontrak-kontrak yang disediakan oleh company ni. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ni lah, 8 kontrak ni lah yang akan masuk dalam transaction yang bot ni telah pastikan, kenal pasti yang dia boleh dapat buat profit. Okey, apa jadi kalau market crash? So dekat sini tuan-tuan, untuk makluman, bot ni dia punya kerja dia bukan beli simpan. So dia akan buat setiap transaction yang berlaku dalam BSC scan, dalam PancakeSwap, bot ni akan extract. Okey, sebagai contoh kita tengok yang ini Okey, ini sekejap saya refresh dulu tengok ada tak penambahan yang baru. Okey, kita just connect wallet. Okey, inilah last trade dia iaitu bot ni profit lebih kurang $36. Okey, sebab ini adalah semua report adalah bot punya profit. Okey, ni bukan individu ni pool punya profit. Bukan tuan-tuan masuk 1,000 tuan-tuan ini aku punya profit ke, bukan ini adalah pool punya profit. Daripada profit yang dia dapat ni dia akan agihkan. Dia akan distribute kepada siapa based on share kita lah. Kalau kita punya share besar kita dapat lebih lah. Share kita kecil kita dapat lebih kecil lah. Okey, kita tengok yang adalah transaction baru. 2.45. Sekali lagi kita refresh. Tadi $3. Okey, sekarang inilah paling baru. Okey, kita tengok paling baru. Kita just klik je. Kalau tuan-tuan just klik dekat sini, automatic dia akan buka ke satu page ni, arbitrage detail. So kita akan nampak berapa bot ni. Okey, boleh explain pasal sandwich arbitrage. Kurang clear. Okey. Sandwich arbitrage ni maksud sandwich ni mudah ya tuan-tuan. Di atas bawah, di update. Okey. So bot ni dia punya kerja, dia akan update. Dia akan update apa-apa transaction. Sekejap Okey, apa-apa transaction yang ada dalam PancakeSwap. Sebagai contoh, dia punya cost dekat sini lebih kurang 16 sen dan revenue yang didapat setelah dia buat dia punya tugas, dia dapatlah tolak dia punya revenue cost dapatlah dalam 2.45. Okey, dekat sini dia ada tulis AI preemptive victim dengan AI reselling. Okey, so bahasa mudah dia tuan-tuan Okey, ini adalah kalau bahasa mudah ni mangsa victim ni adalah orang yang buat transaction. Okey, kalau tuan-tuan pernah buat transaction dekat dalam DEX, tuan-tuan kena bayar gas fees. Bayar gas fees di mana dia ada kategori laju, slow, standard dan laju. Apa bot ni buat? Kalau kebanyakannya yang selalu orang buat dipanggil slip page lah. Orang dia akan standard punya lah, dia akan yang lambat punya. So apa bot ni punya tugas, bila dia nampak ada transaction yang macam loading, so bot ni akan mencelah dan bot ni akan pintas beli dululah. Ibarat dia transaction tu
ikutkan orang victim ni lah yang nak buat swapping. Contoh kita tengok sebelah dekat sini, kita buka BSC scan. Okey, BSC scan apa coin yang dia beli. Okey, sebagai contoh dia beli TIC, Triba Island ni. Ni game token ni. Okey, bot orang yang sebenarnya dia beli ni dan bot ni akan pintas dulu. Bot ni akan beli dulu. Lepas tu daripada bot dan dalam masa yang sama kalau kita lihat dekat sini dia punya transaction okey dekat sini 1.3715. Okey, kalau kita tengok dekat dia jual pula, okey dekat dia jual pun sama juga 137.15. Tak nampak pun, maybe dalam millisecond lah. Okey, kalau kita tengok yang sebenarnya ni 1.3715 UTC. Okay, kita tengok yang first ni. Ini bot ni buy. So daripada pool contract, okay, pool contract yang dalam arbitrage punya pool ni tadi, di sini kita boleh nampak daripada sini dia akan masuk kepada PancakeSwap dan dia akan swap token ni. PancakeSwap tukar kepada token TIC. Lepas tu daripada token TIC ni, okay, dia akan tukar jadi USDT. Ni daripada token ni tadi dia tukar balik jadi USDT. So memang dia punya transaction tu memang sangat laju lah. Dan macam mana kita nak verify? Ini adalah, kalau tuan-tuan nak tahu, ini adalah BSC scan, adalah public ledger, semua orang boleh check. Kalau tuan-tuan ada address siapa-siapa, tuan-tuan boleh paste je dekat atas ni, ada transaction semua kita boleh trace. Okay, di mana dia pergi dan berapa amount dia, berapa minit yang lalu, semua kita boleh semak dekat sini. Okay, okay, sebagai contoh yang gini kita nak tengok di sini. Okey, sekarang betul ke dekat market untuk bot ni ada pembelian coin tu tadi? Okey, kita cuba kita tengok takut dia dah laju kan. Okey, tak apa. Ini transaction, saya akan buka satu lagi new tab. Okey, kita nak tengok pada bot market. Okey. Okey, kita ada bot market dekat sini. Alright, okay. So sekarang kita nak tengok ni transaction contract ni. Okay, kita search dekat sini. So kita akan nampak dekat sini token TIC. Ini adalah report yang ada dalam BSC scan. Okay, yang ada dalam BSC scan. Dan kita boleh lihat dekat sini ya tuan-tuan. Ini transaction. Ni nampak ni MEV bot ni maksud ni adalah TSN punya bot. Okay, sekarang kita nak tengok dia punya, okay, sekejap kita akan tengok dekat transaction daripada, okay ni 1679A 1679A. Laju ni 21 berapa tadi timing dia, takut dah terlepas. 37. Ni transaction yang berlaku dekat yang bot tadi tu. Okey, ni betul tak? 679A. 679A. Ni, betul tak tuan-tuan? Ini kita verify, kita tengok sama-sama tu. Ini daripada mana ni? Daripada address ni. So kita boleh lihat dekat dalam book order ni, kita boleh nampak ni. Ni. Ini dia beli, ini dia jual tuan-tuan. Nampak? Ni MEV bot. Tuan-tuan boleh semak sendiri. Ni sebab dia bukan MEV bot ni satu je, dia ada banyak. So yang warna oranye ni yang macam ni tu, itu TSN punya bot lah. So kita boleh tengok dekat sini, semua ada rekod. Kita tengok timing dia. Okey, dekat sini kita tengok timing dekat BSC scan, sama tak? So itulah dimaksudkan dia verified, semua transaction transparent. Okey tak okey tuan-tuan? Boleh faham? Sebab apa? Sebab dalam dunia, macam tadi saya cakap, dalam dunia decentralized exchange ni, dia ada lebih kurang 150 juta volume tadi. Dalam bot ni, dia akan extract mana yang dia boleh celah, yang dia boleh ambil profit lah dekat situ. Dia sangat teknikal lah, tapi untuk mudah faham, macam tu lah cara kerja dia. Itu dia panggil sandwich tu. Dia akan update transaction, dia akan nampak, dia bot ni nampak transaction, okey, macam transaction dah lambat sikit, bot ni akan up dia punya gas fees untuk potong queue untuk transaction tu, dia akan beli dan dulu, lepas tu dia akan jual dulu. Different yang bot tu dapat, itulah
profit yang dikongsikan dengan kita. Dekat sini. Okey. Okey. Ni kita beli, ni kita jual. Nampak tak? Dia beli 1607, dia jual 1609. Itulah different dia yang dia dapat tu. $2 tu. Itulah different dia. Okey. Alright, boleh faham nanti tuan-tuan mana yang dah register, tuan-tuan boleh cubalah explore. Okey, jap saya baca soalan okey. Apa jadi kalau market crash? Sebab market crash sebab ini adalah transaction, orang yang buat transaction. Okey, orang yang buat transaction buat ni masuk je. Menumpang. Menumpang orang punya transaction. Sebab apa? Decentralized ni dia spot. Kita tukar coin, terus dapat coin. USDT tukar Ripple, Ripple terus dapat. Daripada transaction yang berlaku tu, bot ni buat kerja lah. Okey, pas satu transaction kat sini nak check. Oh, nak check masuk ke daftar free account. Okey, S21 Nak apa? Okey, nak tengok sini. Okey, sekejap Kita ambil yang ni lah. Tuan nak hash tuan ambil transaction contract ni. Saya paste kat sini Yang mana ni? Siap saya reply. Okey. Okey. Pada S21 boleh cuba check transaction hash ni, contract, arbitrage transaction contract ni. Ada tak? Wujud tak? Kalau tak wujud bagi tahu. Okey, kira makin banyak user, capital yang besar lagi makin kecil lah margin percentage. Kalau saya 100 USD, 1000 USD contoh. Okey. Alright. Okey, sekejap lagi saya akan sandwich jual beli profit, MEB bot ada transaction. Okey, minum berapa nak pula barang. Okey, semua trend wujud saya tak dapat jangan salah transfer macam ni. Betul. So ini sangat kita benda transaction semua ada. Betul. So boleh tahan ke selagi ada orang jual beli dalam dunia kripto dan menggunakan decentralized, selagi tu bot ni boleh masih relevan. Okey, masih relevan, boleh kita guna pakai. Sebab kebanyakan orang dia lebih prefer decentralized berbanding centralized. Centralized ni seperti Binance, Huobi, Bybit. Okey, centralized ni maksud paling mudah pemahaman lah. Centralized ni kita register menggunakan email. Kalau kita lupa password, kita boleh buat forgot password. Itu centralized. Kalau decentralized ni dia tak ada email. Kalau dia hanya ada dipanggil passphrase, 12 secret key. Secret recovery phrase. Kalau untuk orang yang baru dalam dunia decentralized ni, saya ingatkan tuan-tuan tolonglah berhati-hati sebab bila kita buka wallet decentralized ni, dia tak pakai email, dia dipanggil 12 ayat, 12 patah perkataan. Kalau tuan-tuan dah buka, tolong simpan baik-baik. Jangan terlepas ke tangan orang lain. Okey, sebagai contoh, kita register, lepas tu 12 ayat tu kita snap ke, letak dalam email ke, itu sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Saya prefer kalau contoh tulislah. Lepas tu simpanlah dekat tempat mana-mana yang kita rasa kita boleh simpan. Dan buatlah wasiat. Siap-siap kalau kita dah berumur, buatlah wasiat siap-siap. Takut tak ada orang tahu kita punya aset. Sebab dekat sini, kalau kita telefon kita hilang ke, ataupun telefon kita rosak ke, selagi kita pegang 12 patah perkataan tu, insya-Allah selagi tu kita boleh recover balik. Okey, tapi kalau tuan-tuan hilang benda 12 ayat tu, tuan-tuan tak simpan, tak ada siapa boleh tolong tuan-tuan Dia akan jadi kripto tak dituntut, dia terapung saja. Sebab tak ada siapa boleh ambil aset tu kalau 12 ayat tu tak ada. Okey, boleh Saya harap tuan-tuan alert benda ni. Sebab tuan-tuan bermain dengan satu decentralized, fully own control. Apa risiko yang kemungkinan akan berlaku. So risiko dekat sini sebab this technology dia masuk dalam transaction. Okey, masuk dalam transaction yang berlaku dalam Binance Smart Chain. So risiko dia kalau ada satu badan yang mengatakan this method dia block dekat dalam BSC scan ataupun dalam PancakeSwap dia block. So kita tak boleh nak pakai dah bot ni. Selagi bot ni function dia untuk masuk dalam transaction yang berlaku, insya-Allah kita boleh pakai
selagi mana. Okay. Tahu profit dari gas fees. Yes, profit daripada gas fees. Mencelah transaksi itu macam mana tuan? Secret key, register free. Tak nak selama je share referral dalam ni. So mohon tuan-tuan janganlah share tuan-tuan punya referral link so minta, okay, saya ingatkan lagi siapa yang tu minta lah contact balik siapa yang share kita punya sesi Zoom malam ni. Okay. Untuk register. Nanti minta dia guide. Okay. Minta dia guide macam mana nak buka wallet semua. Mencelah transaksi tu macam mana tuan? Boleh faham tak? Tadi saya dah buat cerita ni. Master Shah, okay. maybe you boleh bagi satu demo lagi baru masuk $47 profit tu. Oh, iya ke? Okay, sekejap. Thank you. Alright. Okay, sekejap saya baca yang bawah ni. Okay. Tulis dekat kertas dead note. Okay, admin pun tak boleh tolong recover. Betul berapa harga buy bot tu master? Buy bot. So dekat sini untuk token dia belum buka lagi Dia belum buka lagi. Kalau kena ban dengan PancakeSwap tu, yes. Capital yang kita ada potensi hilang tak atau dicuri. Orang luar tak akan boleh curi melainkan dia tahu secret key tuan atau tertekan. Dan saya ingatkan lagi tuan-tuan, jika tuan-tuan dah mula bersama ataupun decentralized exchange ni, decentralized wallet ni, tuan-tuan, saya pesan sangat, janganlah tuan-tuan klik apa-apa link ataupun apa-apa token yang masuk dalam wallet tuan-tuan. Tiba-tiba ada satu token. Dari mana datang ni? Kalau bukan tuan yang transfer masuk daripada wallet exchange ke, kalau bukan tuan yang masuk, jangan sesekali tekan. Jangan sesekali swap. Okay? Risiko jika kita swap token yang kita tak tahu bukan datang daripada kita sendiri, almarhum tuan-tuan punya aset habis kena sedut oleh hackers. So itulah risiko kalau kita bersama dengan kita menggunakan decentralized wallet ni. Tapi InsyaAllah kalau tuan-tuan tak klik bukan-bukan, tak paparkan tuan-tuannya passpray 12 ayat tu, tak ada siapa boleh curi kita punya aset. Okay, dan semua kita punya fund ni semua dalam kontrak, arbitrage kontrak, so kita boleh monitor. Okay, alright. Modal kita dalam tu pun dia lock ke. So dekat sini dia punya konsep adalah kita join dia punya pool. Kalau kita rasa tak nak join dia punya pool, kita boleh keluar balik dan dia akan bagilah balik kita punya modal dan kita tak dapat benefit lah. Sebab bila bila bot ni dia buat transaction, so kalau kita keluar masuk dia tak suka. Maksud dia you tak serius, you nak dapat profit. Sebab apa? Kalau contoh kalau tuan-tuan masuk, tuan-tuan masuk kebetulan contoh pukul 9.50 tuan masuk, tiba-tiba pukul 10.01 ada transaction berlaku, ada profit, automatic terus tuan dapat profit. Sebab apa? Dia punya kontrak ataupun sistem dia dah distribute mana-mana kontrak address yang ada dalam dia punya pool, automatic dia akan agihkan. So dia bukan contoh hari ni kita masuk, besok baru kita nampak. Tidak. Every transaction yang profit dia akan agihkan. Kalau dia profit $10, $10 ni akan diagihkan kepada 900 address tadi tu. Itulah dia punya method. Okay. Kita masuk capital dalam pool. Yes. Sekejap lagi saya tunjuk. Kita boleh buat multiple account ke? Di sini bila decentralized ni terpulang tuan-tuan nak buka berapa banyak wallet, berapa banyak account. No limit. Tak ada limit. Sebab ini dia bukan no KYC ya tuan-tuan. No KYC. Tuan-tuan decentralized, kalau tuan-tuan boleh jaga banyak wallet, silakan, tak ada masalah. So daripada kita pening banyak account, satu account pun dah okey dah, atau 1-2 account pun okey dah, tak ada masalah. Cryptocurrency ni diluluskan oleh bank negara ke? Cryptocurrency ni satu aset digital lah. Okey, tak ada lagi lah. Tapi kalau kita lihat sendirilah, ni biasalah, ini management punya urusan lah, urusan negara lah. Yalah, kalau cryptocurrency ni tak diiktiraf, kenapa ada exchange apa seperti Luno, tokenize, itu kenapa? Sebab benda tu ada, cuma dia tak declare je lagi. Tunggulah, mungkin 1 tahun 2 tahun akan datang, bila dah dunia dah iktiraf kripto ni as a
aset yang bagus. Tapi kita sebagai orang yang faham pasal teknologi, kita kena rebutlah dalam dindong daripada 2009 sampai hari ini masih stable, masih sangat dahsyat lah kalau tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube macam-macam. Macam itu saya faham secara kasar, ibarat kita berjaya dapat posisi mencelah jual beli orang lain yang belum berjaya. Betul. Betul Muhammad Asri. Okay, macam mana mencelah tu boleh hasilkan profit? Melalui gas fees. Sebab bagi contoh dia punya transaction tu dia nak jual dengan, kalau tuan-tuan biasa guna decentralized app ni ataupun centralized application, decentralized app seperti PancakeSwap, bila tuan-tuan nak buat swapping tu dia akan keluar update price. Maksud dia harga berubah. Dia tak boleh nak complete. So bila harga berubah, itulah time bot ni akan masuk. So contoh kita target nak beli dengan harga tu, tapi bila kita klik confirm dia tak boleh nak confirm. So bot ni punya kerja. Bot ni beli dulu, lepas tu kita klik, lepas tu dia standby dah jual. So kita beli harga yang tinggi sikit. Bot ni dapat murah sikit sebab apa? Dia pintas di tengah jalan. Itu maksud dia sandwich di tengah, dia apit. Okay? Apa beza all 24 jam 7 hari? Ini beza dia 24 jam hari ini sahaja. Kalau kita klik dekat 7 hari, kita akan nampaklah 7 hari punya profit. Kalau kita klik 30 hari, kita akan nampaklah 30 hari punya profit. Okay? Sebab mostly orang yang berjaya di hack adalah akaun jenis yang suka claim token free. Betul. Okay. Dan saya ingatkan lagi, kalau kita buat decentralized wallet ni, janganlah simpan dalam satu wallet. Asingkan. Kita tak tahu ada hari kita terleka. So asingkan. Kalau kita ada aset banyak, jangan satukan dalam wallet. Buatlah, asingkanlah. Okay? Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita dah berjaga habis-habis, tapi mungkin ada satu hari kita lalai, terklik pula, tersubmit lah. Itu tak ada siapa boleh bantu. Itu kita kena hati-hati. Itu saya paling ingatkan. Sebab kita dah bersama dalam decentralized ni. Bila projek ni start launch global, origin asal mana? Okay, projek ni dia bermula sejak bulan April, tapi masih barulah, banyak masih dalam beta version masa tu. Okay, so dan baru-baru ni dalam seminggu yang lepas dia buat dia punya kontrak yang baru untuk dia punya token. Dan saya pun masih baru. Saya baru 3 hari je. Okay, saya baru 3 hari. Dan saya nampak satu peluang dan satu tools untuk kita boleh buat profit secara santai-santai. Okay. Okay, tadi apa tadi ya? Okay, sekejap saya tunjuk kepada yang ada yang baru masuk. Dekat sini. Oh, dah jauh tadi. Ada 47 profit. Ni. 7. So kita boleh lihat kita refresh sekejap. Dah launch ni bos. Bila projek ni. Okay. So dia punya token belum open kepada public lagi. Okay, dijangka selepas dia punya liquidity mencecah sehingga 1 juta. Okay, kalau tuan-tuan yang ni saya cerita sikit lagi. Kalau tuan-tuan yang dah register, tuan-tuan akan nampak dekat sini My Bot Private Placement Quota. Okay, sebelum tadi saya ada cerita pasal dia punya token. Token bot tu, dia ada supply 210 juta. Dia punya total supply. So, 40% daripada total supply tu dia akan bagikan kota kepada semua participant yang ada join dia punya pool. Sebagai contoh, ada 965 address. Okay? 40% ni akan dibahagikan siapa yang nak belilah. Macam contoh dekat sini saya punya akaun ni, saya boleh beli sebanyak 133,000 token bot. So sekejap lagi kita boleh tengoklah berapa harga dia. Tapi sekarang dekat market kita tak boleh nak beli lagi lah. Okay. So ini adalah kota sebab kita macam dipanggil pre-sale lah. Kita dapat kota pre-sale untuk dia punya token bot ni. Sebab apa? Profit yang dia dapat, every profit yang dia dapat, dia akan pecahkan kepada pool liquidity tadi tu. So dia punya game plan dia, ending dia memang bagus, sangat bagus. Dia punya token akan diguna pakai lah. So dia punya tokenomic dia tadi. Okay, AI robot ada jangka hayat ke? Tak ada. Okay, untuk reward, okay sekejap saya tunjuk reward dia. Kita sebagai user, kita punya profit
di antara 0.3 sehingga 2%, dan dividen dalam bentuk USDT minimum $100, dan kita punya maximum profit daripada bot ni untuk satu kontrak address dia hanya bayar sehingga 500% sahaja. Contoh kita masuk $100, okey, dan kita masuk dalam pool, dan maksimum kita boleh dapat daripada pool tu hanya $500 sahaja. Selepas tu habis. Dia tendanglah kita punya kontrak wallet address daripada dia punya pool. Kalau nak sambung balik lah. So 5 kali ganda. Okey, daripada kita punya principal. Okey, dekat sini kita boleh tengok. Kalau nak start, klik je startup, dia akan keluarlah berapa yang kita nak masukkan. Okey. Okey, kalau kita nak withdraw pun boleh, klik je button withdraw ni, klik confirm, automatic remaining balance ni akan masuk dalam kita punya MetaMask wallet. Okey. Oh, jangka hayat bila cecah $500. Yes, maksud 500% daripada kita punya principal. Okey, kalau kita top up bertambahlah. Dia memang 5 kali ganda. Berapa lama kita boleh dapat 5 kali ganda tu bergantung percentage lah. Daily percentage tu berapa kita dapat. Capital kena lock berapa lama. So dekat sini dia punya capital dia tak ada lock, cuma dia ada matched time. Okey, matched time ni maksud dia jika contoh kita ada button withdraw dekat sini. Okey, sebagai contoh saya masuk $1,000. Okey. $1,000 dan saya dah dapat profit lebih kurang $20, $14 lah. Okey, untuk saya punya passive. Okey, saya punya passive saya boleh dah dapat lebih kurang $15. So saya ada remaining balance ni 986. Katakanlah saya nak surrender. Saya cakap lambatlah buat ni, saya nak buat keluar balik. Yes, kita boleh buat keluar anytime kita punya capital. Cuma buat dia tak bagilah full. Maksud dia berapa profit yang dia dah bagi, dia tolak siap-siap daripada kita punya capital. So dia tak nak orang yang tak serius baru masuk seminggu dah nak keluar. So mengacau dia orang punya fund pool tadi tu. Yalah, dia dah bot ni dah extract, tiba-tiba berkurang pula. So dia akan di-ban lah. So kita tak perlukan community yang keluar masuk. Kalau tak nak masuk, tak payah masuk terus. So dekat situlah dia punya, dia tak ada lock, cuma dia punya matched time tu. Kalau kita tahu lah sebagai kita kira berapa balik modal, berapa lama balik modal. Kita tengoklah kalau profit satu hari sehari, 100 hari balik 100% lah, masuklah kita balik modal lah maksud dia. So kita akan enjoy 400% lagi. Okey, ada kemarin clash principal jadi kosong kalau makan crash. Sebab dekat sini dia based on pool dan dia based on transaction. Okey, sebab dekat sini dia bukan trade future. Okey, kita kena faham. Kalau kita trade future, yes, kita boleh margin call. Di sini no margin call. Sebab dia every transaction, apa transaction yang ada, dia akan mencelah dekat situ. Kalau dia boleh buat profit. Kalau dia rasa tak boleh buat profit, dia tak masuk lah. Withdraw kena buat video pengesahan ke, tulis atas kertas, tulis nama sekian-sekian untuk berjaya withdraw ke begitu. Tak perlu. So dekat dia ni semua decentralized. Kita klik je withdraw ni, tak sempat klik mata dah masuk dah. Dia based on confirmation, blockchain confirmation. Okay, so kita nak demo lah. Kalau kita nak demo, komen nak demo. Tak ada, ni saya buat. Kalau tu saya akan demo untuk withdraw profit je lah. Sebab capital saya tak nak. Nanti dia cakap budak ni main-main lah, sekejap masuk sekejap keluar. Sebab hari tu saya buat dah. Arbitrage ala lagi gamik juga. Ini the real arbitrage. So kita tak nak cerita lah pasal company siapa-siapa yang dekat market tu lah. So ini kita tunjukkan the real, apa-apa transaction semua kita boleh buka. Semua kita boleh tunjuk. Okay, berapa banyak pool yang ada, berapa profit yang di-generate, berapa portion yang user dapat. Okay, alright. Okay, MetaMask ni nak install add-on dekat browser merisaukan. InsyaAllah kita boleh install dia punya extension. Pastikan janganlah buka-buka link-link atau website-website yang banyak phishing. Okay, pastikan jangan klik je, boleh, tak ada masalah. Okay, kalau nak pakai Brave pun lagi bagus. Ni, okay, Brave punya browser. Okay, nak demo. Okay, right, okay. Match time tadi kalau 100 hari lah, lebih kurang 3 bulan macam tu balik modal lah. Seterusnya kita akan profit sehingga 400 kali 500% tu adalah termasuk modal ni tuan-tuan.
Jangan cakap, aku dah habis ni, mana modal aku? Sebab dia akan bagi 500% termasuk kita punya modal. Okey, sekarang kita buat demo sikit lah. Boleh compounding ke? Dia tak ada auto compounding lah. So kita boleh masuk sendiri manual lah. Okey. Sebagai contoh, okey, sekarang tengok saya punya wallet, saya ada lebih kurang 16.53 USDT. Okey. Ini wallet MetaMask Saya menggunakan MetaMask. So ini adalah saya punya wallet ni, 16.53. Okey, kita refresh sekali lagi. 16.53. Okey, 5395. Okey. So sekarang saya ada profit. Nampak ni. Every second jika bot ni buat profit, saya pun merasalah profit sharing. Okey, daripada saya punya pool 1000 US dollar. Okey, sekarang kita akan buat demo untuk withdraw saya punya profit. Okey, kita tengok adakah perlukan admin approve, adakah perlu tunggu sampai 24 jam, 48 jam ataupun 70 jam ataupun instant masuk. Okey Yes, yes tuan-tuan. Okey, jom kita try. Okey, ni contoh sekarang ni saya akan klik button withdraw ni. Okey. Okey, nampak dekat sini saya punya kuantiti yang available 20.72. Okey. Saya klik max. Okey, saya klik max. So dekat sini untuk withdrawal minimum 1 US dollar Minimum 1 US dollar dan charges fees, withdrawal fees sebanyak 10%. Okey, boleh So tuan-tuan tengok sama-sama. Ready Ready. Komen ready sikit. Takut nanti saya buat tuan-tuan tak tengok pula. Komen ready sikit. Okey, sekarang saya bila kita buat kita klik je button confirm ni, kita kena bayar gas fees lah. Itu blockchain confirmation. So, okey. Balance sebelum ni 16.53. Okey, so sekarang kita klik je button confirm. Okey, dia akan keluar pop-up untuk kita confirmkan transaction ni dan kita spend kita punya BNB lah. Okey, kita just klik je. Ini estimate gas fees ni. So contoh dekat sini saya tunjuk lagi sekali. So kita boleh edit. Kita nak speed ni gue ni gas price ni. Kalau kita buat lagi laju, lagi tinggi, lagi mahal, lagi laju lah kita punya transaction. Itu maksud dia tadi tu. Ini bot punya kerja lah kalau dia nak pintas saya punya transaction ni. Okey, saya klik confirm. Okey. Kita tunggu sekejap. Pop-up tak nampak tak apalah. Dia tak keluar pop-up tu. Tapi bila kita buat transaction, kita akan nampak lah. Okey, block confirmation complete. So saya punya profit dah kosong. Wait. Baru withdraw dah ada lagi balik. Dahsyat Okey, kita tengok balik. Saya dah withdraw tadi. Nampak? Money machine sudah berjalan balik. Okey, sekarang kita tengok balik dekat dalam MetaMask. Nampak tak? Apa tu tuan-tuan? Nampak $35. Instant masuk. Nampak tak? Okey. Ni, $35 masuk. Tadi 16, sekarang 35. Betul ke tak betul ni? Okey, jom kita tengok dekat BSC scan. Okey, kita copy kita punya address ni, kita pergi dekat BSC. Betul ke? Okey, kita tengok. Kita search. Okey. Okey, nampak tak? Transaction 1 minute ago. Okey, kita tengok BEP20 token. Ni, in. Nampak tak? Daripada mana? Daripada kontrak, tuan-tuan. Kita masuk dalam kontrak, lepas tu dia keluar balik dalam kontrak. Okey, sekejap saya besarkan sikit. Ni. Ni, nampak tak? 18. Saya withdraw 20 tadi, dia tolak 10%. Inilah saya dapat 18.65. Nampak tak siapa yang bayar saya adalah kontrak. Ini kontrak ni kita boleh tengok. Kontrak ni, ni kontrak ni kita tengok dekat dalam, okey kita tengok ujung dia 4E70. 4E70. Kita tengok dekat sini, arbitrage kontrak ni. 4E70. Ini kontrak yang pertama ni. Nampak tak tuan-tuan? Ni. Kita boleh klik dekat sini Kita boleh klik dekat sini, kita boleh tengok berapa balance yang ada dalam wallet ni. Nampak? Inilah blockchain tuan-tuan nampak ni. Ada 39,000 US dollar dalam pool ni. Nampak tak? Ni keluar. Daripada pool keluar masuk ke dalam saya punya wallet. Berapa lama masuk dapat 20 USD tu cikgu? Saya baru buat dalam 3 hari lah.
3 hari dengan modal $1,000 dapat $20. Tapi dah ada juga withdraw itu, testing demo. Ni transaction yang berlaku lah. Ni kita boleh tengok transaction. Okay. Ni saya test juga. Ni pun sama juga daripada kontrak juga, nampak 1.2. Dan ini saya bagi tahu jangan sesekali klik link yang tak berkaitan yang ada BEP20 ni semua ni fake punya ni. Ni. Jangan klik yang tak bukan color biru ni yang gelap-gelap ni jangan pastikan berhati-hati bila buat transaction menggunakan decentralized wallet. Okay. So ada apa-apa soalan lagi tak? Withdraw saya dah demo. Ada lagi tak tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak tahu, boleh tanya dekat ruangan chat. Kalau saya terlepas pandang ke, siapa tak pernah main DEX, better study dulu DEX bagi faham. Yes. Okay, jangan gopoh gapah. Okay. Oi, laju juga profit malam ni buat kerja. Okay. Plan networking. Dia guna fund user untuk trading. Yes, dia pool. Dalam pool. Semua kita punya fund automatic masuk dalam dipanggil arbitrage contract. Okay, pool kita, contoh kita deposit kita masuk di dalam pool dia akan masuk dekat pool yang pertama. Okay, lepas daripada pool yang pertama ni dia akan extract, dia akan pecah kepada ada 8 pool. So 8 pool ni lah yang akan buat kerja, yang akan buat arbitrage untuk MEV sandwich tu. Okay, kira macam memang secure lah ni. Buat masa sekarang memang saya nampak memang sangat secure, sangat transparent. Semua kita boleh semak. Ni kontrak-kontrak kita boleh tengok berapa balance dia, semua kita boleh lihat. Okay, itulah decentralized. Okay, kita boleh tengok. Kontrak ni ada $8,000. So kita boleh nampak dia punya transaction. Pergi ke mana? Nampak PancakeSwap. Ni token ni. Nampak tak? Ini dia punya transaction. Ni adalah real transaction ni tuan-tuan, blockchain transaction. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan lagi selain wallet MetaMask, apa lagi? Affiliate plan. Okay, sekejap lepas ni saya share apa dia punya plan affiliate. Okay. Yang finish tu apa? Affiliate plan selain wallet MetaMask. Semua decentralized wallet boleh pakai. Okay, remaining USDT. Okay, maksud dia kat sini, saya punya modal principal $1,000. Okay, remaining USDT. Maksud dia, untuk saya balik modal, saya perlukan lebih kurang $986 lagi. Itulah bahasa mudah lah. Untuk saya balik modal, ada $986 lagi. Sebab apa? Saya dah dapat lebih kurang $20 tadi. Itulah maksud paling mudah lah. Ni adalah jumlah yang saya untuk balik modal. So maksud bila dah balik modal, saya dah zero risk lah. So zero risk dan saya akan enjoy lagi another $4,000. Lepas tu habis lah maksimum. Cuma jika kita buat sharing ataupun besarkan community, kita akan dapat extra reward lah. Dapat extra reward dan dia akan membantu, dia akan ada dipanggil commission reinvestment. Every profit yang kita dapat daripada hasil networking, kita akan reinvest punya pool. Cukup $100, kita akan auto dia akan top up kita punya principal. Okay 500% tu solid daripada passive atau termasuk commission. Okay, yang 500% tu solid untuk principal saja. Untuk networking dia tak campur. Okay, untuk passive saja. Prinsip dia akan 500% ikut principal je. Kita punya promotion income dekat bahagian atas ni dia tak kira sekali. Lepas complete 500% tak ada profit dah. Yes, lepas complete 500% tak ada profit dah. So kalau nak profit, kita sambunglah lagi. Kita masuk balik. Itu saja. Kalau kita masuk modal sikit-sikit, modal mula-mula $100, lepas tu minggu masuk $200, lepas tu profit kita kira macam mana. Okey, dia senang je. Kita masuk hari ni 100 ni akan maksimum kita boleh profit adalah 500. Okey, minggu lepas, minggu lagi satu kita masuk lagi 200. Okey, 200 campur 300. So 200 ni dia akan maksimum 5 kali ganda. Dia boleh profit 1,000. So total account awak akan profit adalah 1,500 lah. Itu je. Dia campaign dekat situ je. 500%. Tak kisahlah. Hari ni kita masuk 100, besok kita masuk 100. Berapa banyak dalam prinsipal kita ni, dia akan kira 500%. Kalau 1,000, 5,000. Kita top up lagi 10,000.
Kita top up lagi 9,000, total 10,000. So 10,000 tu 500% iaitu 50,000 habis. Settle. Dia keluar daripada kontrak. Nak masuk lagi, nak dapat lagi, masuk balik. Masuk kita beli lagi robot baru. So apa yang kita buat, contohlah kalau kita nampak kita dah 200 ke 300%, klik je lah startup balik, masuk je balik. Lepas tu dia bertambah lagi. So akaun kita tak matilah dekat situ. Risk dia bila developer ubah kontrak. So dekat sini kita tengok, kita boleh monitor lah. Okay. Iaitu kita bukan di bawah, bukan kawalan kita lah. Alright. Okay. Berdasarkan pemasaran mencelah transaksi orang lain yang belum berjaya terjual, belinya macam ada unsur sedikit zalim di situ. Tuan, apa pendapat Tuan? Maaf Tuan. Soalan saya memang guys. Okay. Sebab dekat sini teknologi tu ada. Teknologi tu ada ialah macam-macam cara kan. Teknologi yang kita boleh gunakan. Kalau rasa kejam tak nak kalau rasa kejam tak nak join pun tak join pun tak apa. Sebab ini adalah teknologi yang ada dekat market sekarang. Okey. Bagaimana dia bot ni, tools ni dia boleh buat profit. Sebelum ni memang banyak orang menggunakan bot teknologi MEV ni. Cuma sekarang untuk individu lah. So sekarang ada satu company yang develop dan dia nak share dia punya profit ni. Sebab apa, macam mana, kenapa dia nak share? Sebab dia nak bangunkan dia punya token dan dia perlukan ada community yang win-win situation lah. So kita as user, as a community dia support dia punya teknologi ataupun dia punya AI ni, dan sebagai return dia bagi kita profit sharing daripada profit yang dia buat melalui arbitrage MEV tadi. Dan kita sebagai user kalau nak beli token dia pun boleh. So kita dapat special quota lah, privilege lah. Okay, early bird member lah. Okay, sebab apa-apa token pun kalau dia tak ada community, tak ada utilities, memang takkan boleh pergi. Tapi kalau contoh, sebab dan lagi satu tuan-tuan, untuk pool ni dia tak open untuk dia tak akan open sebagai banyak mana pun. Dia punya capping, okay, dia punya atap, dia bumbung dia adalah 50 juta US dollar sahaja. Okay, kalau contoh pool kita pool dah mencukupi 50 juta US dollar, so no new money akan masuk. So tak ada modal baru. So nanti akan ada lagi pool baru. So dia punya target adalah 50 juta untuk the first batch ni, first phase. Lepas tu dia akan lancarkan dia macam-macam produk dia ada dia punya token dia sendiri, banyak lagi lah. So insyaAllah nanti kita akan dapat lah update terkini daripada company. Okay, apa dia punya development phase. Okay, roadmap dia. Modal maksud modal kita akan transfer masuk ke dalam transaction board ni. Soalan dia apa akan jadi kalau PancakeSwap ban board ni? Macam mana kita nak withdraw modal atau capital kita? Yang saya faham, adakah ini risiko? Maaf tanya. Okay, kalau PancakeSwap ban kita punya board ni, kita boleh withdraw sebab kita bukan simpan duit kita dalam PancakeSwap. Kita simpan dalam kontrak arbitrage dekat TXN ni. So kita boleh keluar anytime. Kita punya capital. Sebab kita bukan simpan duit kita dalam PancakeSwap. Okay. Okay, bot ni mencelah transaksi yang berlaku di akaun yang ada dalam PancakeSwap. Yes, ada kemudian tengah run, tiba-tiba company tukar kontrak, minta ulang. If principal kita 120 dan let's say kita withdraw principal, kita akan dapat 120 juga ke atau kurang? Okay, yang ini kemungkinan tengah run, tiba-tiba company tukar kontrak. Yang ini tak ada siapa yang boleh tahulah. So kalau saya boleh nampak masa depan, 2 bulan lagi company nak lagi, tak ada siapa yang boleh tahu. So based on pengalaman dalam smart contract ni, kita akan minta lah, okay, company punya audit. Okay, sebab this company masih baru lagi. So bila dah running nanti kita akan minta company akan keluarkan audit sertik semualah untuk kontrak-kontrak yang mereka gunakan. Koin-koin yang ada dalam paket ni semua syariah compliant ke tuan? Untuk syariah compliant ni, token ni, yang itu saya tak dapat nak pastikan lah 100%. Sebab bot ni dia random transaction lah. Tapi kebanyakannya token dalam DEX ni kebanyakannya tak ada lah yang berkaitan judi ke kasino ke. Saya pun tak pastilah sebab dia banyak token yang ada. So kalau tu kita nak kena monitor lah sebab banyak coin yang dia trade dekat sini. Okay. Kalau rasa was-was tak perlu lah. Okay. Alright. Okay. So sekarang saya cerita plan dia lah. Siapa-siapa yang berminat
nak tahu lebih lanjut ataupun nak kongsi peluang dengan kawan-kawan yang lain, nak tambah extra income, boleh stay. Kalau siapa-siapa yang tak nak dengar pasal dia punya marketing plan, boleh left lah. Okay, sebab ini saya share ni khas untuk siapa-siapa yang nak kembang ke community dan dapat extra benefit daripada community dia. Tak besar lah tapi ada lah. Okay, as a commission sikit. Okay, boleh Okay, ready Okay, saya ready. Boleh ready? Harga robot? No, harga robot tak ada. Kita start je. Minimum $100. Itu minimum $100. Okay. Alright, boleh Boleh start Saya akan share untuk reward plan pula. Okay, dekat sini kita boleh tengok, kita boleh baca sendiri pun boleh. Ni saya explain secara beringkas. Okay, dekat bahagian atas ni dia ada rewards rule. Okay, rewards rule. Okay, dekat sini dia punya konsep adalah dipanggil unilevel ataupun dipanggil community based. Dan dia based on ranking dan volume sale. Okay, jika kita punya community bergerak, okay, untuk melayakkan kita dapat commission, okay, kita perlu ada sendiri punya personal investment, iaitu $100 sekurang-kurangnya. Baru kita layak untuk dapat insentif lah. Dan syarat yang kedua, kita punya community, di bawah community kita dah bermula sekurang-kurangnya ada 3 orang dengan 3 orang yang invest $100. Baru dia akan qualified sebagai V1. Ranking yang pertama V1. Dan apa benefit yang dia boleh dapat adalah dekat sini saya zoom sikit. Okey, apa benefit yang dia akan dapat, boleh nampak apa benefit yang dia boleh dapat? Dia akan dapat 10% daripada profit klien dia. So bukan, contoh kena faham bukan dapat 10% dari principal klien, bukan daripada modal klien. Kita akan dapat 10% daripada profit yang di-generate oleh kita punya klien. Sebagai contoh, kita 1,000, contohlah kita dah V1. So kita dah V1 dan ada seorang klien kita, dia masuk $1,000. $1,000 contohlah dia dapat 1% sehari, dia dapat $10. So kita akan dapat 10% daripada $10 yang dia dapat, iaitu $1. Boleh faham? Komen dekat ruangan chat. Boleh. Boleh faham tak? Itu dia punya kiraan. Okey? Boleh faham Okey, terima kasih. Naik kit. Okey. Dan syarat untuk bagaimana kita nak grow kan, bila kita punya community dah grow, so dia akan tengok kita punya personal sale. Jika kita punya personal investment, personal investment $500 dan kita ada community yang naik, maksudnya kita punya community sudah mula grow. At least 2 orang. Okey, 2 orang dah naik V1 dan total sale group naik sehingga lebih daripada 10,000. Okey. 10 faham setiap hari ke? Yang itu kita akan dapat setiap tadi yang 10% daripada dia punya profit tu adalah setiap kali buat profit, kita punya klien dapat profit on the spot, instant dia akan pecah kepada kita punya wallet. Macam tadi lah. So every kita punya klien profit automatic. Kalau kita punya ranking 10%, kita akan makan 10%. Kalau contoh klien kita every profit dia dapat 5%, kita dapat 10% dari 5% tu. Okey. Okey, lepas tu community grow community $10,000, kita akan naik V2 dan kita dapat layak 20%. Macam tadi 10%, sekarang dah 20%. Okey, kalau kita buat lagi community kita makin lama makin besar, okey, sebagai contoh kita dah V3. Okey, nak layakkan V3 kita perlu ada at least 2 group ataupun 2 tulang belakang kita. Kita punya core team, at least minimum, kita nak ada berapa banyak pun boleh, tapi dia minimum requirement you kena ada 2 orang V2. 2 orang V2 dan kita punya community 50,000 dan kita akan dapat enjoy 25% daripada kita punya direct dan group. Okey, dan di sini dia sehingga V6 lah. So kita akan makin lama makin naik dan dia accumulate lah. Alright, dan sekarang okey, boleh faham tak dia punya konsep plan? Based on earning based on earning, bukan based on capital, based on earning, kita punya commission, dan diagihkan every profit yang diagihkan oleh arbitrage board. Okay, kalau akaun kita sendiri duduk bawah kita, mean 1 akaun master, 3 akaun basic, boleh, tak ada masalah. Dekat sini no ban, decentralized tuan-tuan. Dia tak pakai KYC, no
just wallet address saja. Tak kisah. Pandai-pandailah tuan-tuan. Tapi kena ikut qualification lah. Kalau macam nak naik ranking, kita perlu ada development lah. Ada development di bawah grup kita, insya-Allah lah kita punya ranking boleh naik. Kira macam matching bonus lah. Jika satu tim kita sama pangkat, kira kosong lah. Okay, di sini dia ada dia punya rules explanation. Okay, contoh kita punya jika kalau kita sama level, contoh V1 no tak ada different lah dekat situ, kita tak dapat commission lah. Tapi jika kita dah V2 sampai V5, kalau kita sama level, kita akan dapat 10% daripada kita punya network tu punya profit, income lah, maksud income contoh saya sponsor Su, saya V2, Su pun V2. Okey, saya hanya akan dapat 10% daripada income Su. Every profit yang Su dapat, saya dapat 10%. Matching sama level. Boleh faham Kalau sebagai contoh lah, hari itu income dia $1,000. Saya dapatlah 10% daripada $1,000, saya dapatlah $100. Daripada group sale dia saya tak dapat lah. Saya dapat daripada dia punya income. Sama levels. Daripada V2 sampai V5, 10%. Kalau V6, sama V6, dia 5%. So, harap boleh faham Okey, dan kelebihan untuk V6 pula, kelebihan untuk V6, dia akan enjoy 1%. Daripada handling fees yang company kenakan kepada members. Sebagai contoh, setiap kali withdraw kita kena bayar 10% tu. Tapi V6 members, kelab V6, dia akan enjoy 1% setiap kali orang withdraw. Kalau contoh V6 ada 2 orang, bahagi 2 lah. Kalau dia ada seorang, tapu semua lah. Kalau ada 10 orang, bagi 10 orang lah. Itu sahaja. Boleh faham Dan seterusnya iaitu commission reinvestment. So kita punya income, commission, so automatic 20% agency income dia akan simpan dalam pool tadi tu yang kita nampak tadi, yang sekejap lagi saya tunjuk. Cukup $100 dia akan automatic akan top up kepada kita punya principal tadi tu. So daripada income kita tadi, dia akan ada allocate macam tabung lah, KWSP lah, lebih kurang macam tu lah. Betul tak KWSP? Bahasa mudah lah, kita boleh tengok dekat sini. Dekat sini commission reinvestment, nampak ni. Saya ada $2, cukup $100, automatic dia akan top up dekat dalam principal dekat ni. So 1,100 jadinya. Okey, boleh faham so itu sajalah. So nanti tuan-tuan boleh ambil lah, kalau siapa-siapa yang invite, minta referral link referral link untuk tuan register dekat sini. Okey, alright. So ada apa-apa soalan lagi? Okey, saya ada masa 5 minit. 5 minit sahaja lagi. Sebab pukul 11 saya ada appointment dekat luar. Okey, alright. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tutup sesi ni? So ini tadi saya dah withdraw, dapat balik. Bolehlah sikit-sikit. So kita boleh nampak. So kalau tuan-tuan nak tengok dia punya statement, tuan-tuan boleh klik dekat gambar ni Okay, boleh klik dekat gambar ni. Kita akan nampak tak? Report tadi saya withdraw $20. Ni promotion income. Contoh saya punya income network tak besar lagi, baru $6 je untuk hari ni. Reinvest, saya dah reinvest lebih kurang 1.58. Ni daripada arbitrage saya dapat $6.5. 0.6% dah. 0.65% dah. Dia hanya run kat BSC ke? Yes. Akan expand ke chain lain tak? Buat masa ni dia fokus on package swap on BNB chain. Tak tahulah, mungkin selepas ini akan pergi ke Polygon ke. Kalau multi chain lagi dahsyat lah. Lagi dahsyat lah dia punya AI. Kalau dia boleh catch up. Okay. So buat masa sekarang ni kita enjoy lagi dekat BSC scan ni. Alright. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Upline V2, downline V3 boleh override tak? Okay, upline V2, downline V3, kita punya reward putus lah. So maksud kita tak dapat dah lah reward. So kita kena, maksud kalau dia menunggu lah. Kalau contoh kita capai, kita dapat balik. Contoh kita fight balik, kita sama. Kita punya down, kita makan lagi 10%. Kalau tak, kita tak dapat dah reward tu. Dia menunggu lah, maksud dia menunggu kita naik ranking. Sebab di sini dia memang dia hanya fair lah, siapa yang laju buat kerja dia akan dapat extra income lebih.
Mana yang slow, tak dapat lah. Tapi itu je beza dia. Kalau contoh kita mula-mula kita video sama-sama, tiba-tiba download kita lagi laju, dia dah V3, kita V2. So nak tak nak kita kena kejar jugalah. Kita kena develop lah kaki lain juga. Jangan harapkan dia seorang je, dua orang je, dia seorang je. So kita kena ada juga kita punya tulang spare pipeline untuk bantu kita punya community. Okay, boleh faham maaf tuan, kalau Dev tukar kontrak ada modal kita dan profit kita masih selamat ke? Okey, untuk yang ni, okey, nanti saya akan cuba, sebab sebelum ni memang saya dah biasa dengan decentralized punya kontrak ni, farming apa semua ni. So nanti saya akan cuba carikan macam mana, sebab di sini kalau kita bermain dengan decentralized ni, dia ada method macam mana kita boleh withdraw. Okey, kita boleh withdraw daripada BSC scan ni. Cuma saya belum sempat study part tu lagi. Sebab dia ada method kita boleh pergi dekat kontrak BSC, dia orang BSC ni untuk kita revoke. Okey, nanti saya dah dapat tu dia punya tu, saya akan update. Alright. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Last. Okey, 10.40 kita tutup ada kemungkinan sistem overpaid sync commission tak termasuk dalam capping. Dekat sini selagi dia, sebab di sini dia distribution dia overpaid, tak mungkin overpaid sebab dia distribution based on profit. Sebab dia ada pool dekat sini, berapa banyak address yang ada, dia akan distribute. Kalau kecil-kecil lah. So dia punya based on dia punya report sekarang, antara 0.3% sehingga 2% dia boleh pergi. Selagi dia boleh buat profit, contoh bot ni buat profit besar kita dapat. Kalau bot ni buat profit kecil kita dapat. Sebab apa? Dia dah agihkan based on contract address, kontrak berapa banyak, ramai dia punya shareholder. Ibarat bahasa mudah itu je. Nak overpaid saya tak nampak lah. Sebab apa? Dia bukan kumpul profit dulu baru dia bayar. Bukan kumpul profit berbayar. Di sini every transaction, contoh $10 ni, $10, 10.7 ni dah dibagi dah. 70% user, okay, 20% pergi company, 10% pergi liquidity pool. Dekat sini. Dia punya pecahan dia, tuan-tuan. So dia bukan okay, simpan dulu nanti kita bayar. Bukan Di sini dia punya programming memang dia dah buat. Masuk profit, agih terus. Masuk profit, agih terus. Itu yang kita nampak, kita punya meter ni bertambah-tambah. Sebab apa? Every transaction, every profit kita dapat. Nampak sikit tak? Nampak tu? Dia ni. Every transaction, ada profit, dia akan jalan. So dia bukan dah profit, sehari baru bayar. Tak. Okay. Okay. Anggaran modal 100 ni nak dapat ke 509 berapa lama? 500. Bergantung kepada performance bot lah. Sebab di sini dia tak tentu. Itu yang saya cakap. Kalau boleh 1% satu hari 1%, so lebih kurang 100 hari lah 100%. Balik modal lebih kurang macam tu lah. Kalau 500 hari lah kalau 1%. 500 hari lah. Itu bahasa pengiraan mudah jika 1%. Kalau 2%, dia boleh pergi 250 hari. Kalau 0.%, dia lebih lambat lah. Itu je dia punya konsep. So kita boleh tengok. Macam ni saya dapat semalam lebih kurang 0.51. Hari ni setakat pukul 10.38 ni saya dah dapat lebih kurang 6.5. Maksud 0.65% daripada 1,000. Sebab di sini amount ni dia akan bertambah. Dia akan closing pukul 12 malam. Okay? Alright. Saya rasa itu saja sharing daripada saya. Saya harap tuan-tuan boleh faham dan tuan-tuan bolehlah buat kira-kira fikir. Kalau rasa peluang ni bagus, tuan-tuan boleh cuba. Kalau rasa tak bagus, tak apa. Sebab ini kita hanya berkongsi peluang pada kawan-kawan kita. Tak dapat masuk 100, masuk 1,000 tuan-tuan. Okey, tak dapat masuk 1,000, masuk 5,000. Betul? Okey, terpulang tuan-tuan. Boleh buat do your own research. Okey? Alright. So, itu saja kongsian daripada saya. Saya serahkan balik kita punya sesi ni kepada kita punya MC, Tuan Amir kita. Okey, sekejap. Sebelum kita tutup sesi ni, saya nak minta tuan-tuan, saya nak ambil masa tuan-tuan 2 minit je. Okey, boleh tak? Siapa-siapa yang ada, yang boleh buka kamera, tolong buka kamera lah. Kalau tak boleh, tak apa, tak ada masalah. Saya nak buat selfie, maksudnya group foto boleh siapa-siapa saya nak 1 minit je. So kita ada berapa orang lagi?
Kita ada 70 orang ni. Okey, boleh tak? Saya nak screenshot. Okey. So siapa-siapa yang boleh buka kamera, boleh buka. Kalau tak boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada hal lah. Okey. Sekejap saya nak siapkan kamera jap. Okey, jap saya stop share. Okey. Alright. Oh, sekejap 1 minit. Alright. Okay. Okay. Alright. 1 second. Okay. Siapa yang boleh, kita ada 2 page, saya 2 page. Okay, siapa yang boleh buka. Okay, okay. Ready? 3, 2, 1, smile. Okay, sekejap 1 page lagi. Okay, 3, 2, 1, smile. Okay, so terima kasih kepada semua dan saya serahkan semula kepada Tuan Amir kita. Sekian, terima kasih. Jumpa di next sesi Zoom. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu saja perkongsian daripada Master Shah kita. So harap semua clear mengenai macam mana you nak navigate, macam mana you nak verify setiap transaksi blockchain tu. Okay, jadi itu saya cakap projek ni lain daripada yang lain lah. Sebab kita tak pernah jumpa lagi satu platform yang kita cakap bold lah macam dia ni. Dia bukan saja disclose dia punya transaction history, dia daftar juga syarikat dia dan mohon lesen. Jadi saya nak menjawab soalan kepada petanya tadi. Okey. Mengenai sebab kita based on smart contract kan, banyaknya kadang company larilah dia cakap gitu kan. Okay, so apa yang saya explain kepada klien saya ataupun investor saya cakap worst case scenario kita sue dia dekat court sana. Sebab dia sangat bold. Maksudnya dia sangat berani tuan. Dia daftarkan syarikat dia dan dia mohon lesen. Jadi worst case scenario kita pergi saman dia. Okey, last. Okey, last. Saya lupa tadi, jap Mai. Okey, baik. Saya lupa tadi nak share satu documentation. Sila. Sekejap 2 minit. Tadi itu lah. Terlampau syok sangat lupa nak pasal yang license tu. Okey, sekejap. Okey. So sekarang tuan-tuan nampak kan? Saya share screen. Ni siapa yang masih ada lah. Okey. So dekat sini kita ada documentation tuan-tuan. Kita ambil yang MSB license ni je. MSB license, apa maksud MSB ni? Okey. Boleh nampak Sekejap saya zoom sikit. Saya zoom. Okey. Ni daripada financial crime. Okey. Dipanggil Money Registration Service. Okey. Financial Crime Enforcement Network Department. Okey, registration number tsnboard.in. Okey. Alright, so sekarang saya akan buka, tanya Pak Cik Google lah. Kita tengok apa dia tadi disebutan financial crime. Okey, enforcement network. So ini kita buka, tuan-tuan pun boleh cek sendiri. Okey. So kita akan pergi dekat sini tuan-tuan yang FinCEN ni. Okey, fincen.gov, United States Department of Treasury. Okey, just klik dekat sini. Okey, kita nak tengok company ni yang dokumen yang dia bagi dalam sistem ni valid ataupun tidak. Okey, so ini adalah website official website official United States of Government. Kita boleh tengok dekat atas ni. Ni kalau website ni tipulah. fincen.gov ya, tuan-tuan boleh buat lah. Okey. Alright, so dekat bahagian bawah ni dia ada button ditulis Money Service Business Information. MSB lah. Okey, just kita klik dekat sini, Money Service Business. Okey. So dekat bahagian bawah ni kita boleh search okey, dekat sini dia ada kolom MSB registration number. So kita ambil dekat sini. Mana dia? Okey ni. Ni dia punya numbers. Kita copy. Alright, dan kita paste dekat sini dan kita klik button search. Betul ke nombor ni ada rekod ataupun tidak? Kita klik je search. Alamak. Apa ini? Tuan-tuan nampak tak dekat sini? Ini daripada website tuan-tuan. Daripada website. Okey. Ni. Okey, ni. So kita akan nampak dekat sini legal name dia TXN Board Inc.
So ni dia punya address. Tuan-tuan boleh ambil address ni, tuan-tuan buka je. Betul ke wujud dia punya ni, kita ambil di sini contohlah. So kita nak tengok pejabat, ada ke pejabat dia kan? Okay. Boleh je tuan-tuan, kita semua canggih sekarang kan. Ni map kita boleh buka je. Ni. So kita boleh tengok dekat mana yang apa dekat mana dia punya ni kita boleh ni kita boleh check semua. Semalam saya dah check dah. Memang kita nampak lah dekat mana dia punya bangunan semua. Terlampau detail lah. Nanti tuan-tuan buat sendiri lah. Malas saya dah ada appointment ni. Okay. So tuan-tuan boleh buat sendiri nampak ni. Kita boleh check. So dokumen kita klik dekat sini, dia akan keluar dokumen yang sama. Dia download, nampak ni. Dia download dekat atas, dekat bawah ni kita boleh download. Ni sama, dokumen yang sama. So kalau sistem MSB tu salah lah ini. Okey, itu saja. So tuan-tuan boleh buat sendiri, boleh try sendiri untuk rasai pengalaman tuan-tuan sendiri. Alright. Okey. Teruskan pada Amir balik. Okey, baik. Terima kasih Tuan Master Shah. Okey, saya. So itu sajalah mengenai soalan yang tadi itu kan, kalau company tutup, dan soalan mengenai apa overpaid ke tidak tu sebab you tak follow daripada awal. Saya rasa kalau you follow daripada awal, you nampak dengan jelas macam mana keuntungan dibuat dan diagihkan daripada platform ni lah. Okay, ni memang lain daripada yang lain lah Tuan. Okay, so I guess that's all for tonight. InsyaAllah ada masa, ada kelapangan, ada ketentuan, kita bertemu lagi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye semua.